Okey, kita pergi ke tajuk yang kedua, ad-darsus tsani fi al-muamalat lisanatil khamisah, uqudul ishtirak. Okey, uqudul ishtirak terbahagi kepada dua. Yang pertama asy-syarikah dan yang kedua al-mudharabah. Apa beza syarikah dengan mudharabah? Syarikah dia kita kena pandang pada dua sudut. Dari sudut modal dan juga dari sudut kerja. Kalau syarikah, kedua-dua pihak memberi kontribut yang sama. Dua-dua bagi modal, dua-dua bagi kerja. Tetapi kalau mudharabah, salah seorang bagi duit, salah seorang iaitu modal, salah seorang lagi beri kerja ataupun dia berusahalah dia buat kerja. Okey, kita pergi yang pertama asy-syarikah. Asy-syarikah lughatan istilahan dan juga dalil kamu hafal. Kemudian ni syarikah terbahagi kepada empat jenis. Syirkatul ainan, abdan, wujud dan juga mufawadah. Okey, ingat lagi empat syarikat ni. Okey. Imam Syafi'i hanya mengharuskan syirkatul ainan sebab bagi dia abdan, wujud, mufawadah tidak sah. Syirkatul ainan syirkah yang mana ahli syarikat memberi modal dan juga membuat kerja, dan bila ada keuntungan dibahagikan mengikut ra'sul mal, modal. Siapa yang bagi modal banyak dia dapat banyak. Abdan pula ialah satu syarikat bagi modal, okey, semua bagi modal. Kemudian bila waktu kerja mengikut kepakaran masing-masing. Contoh buat satu kedai makan, okey, semua bagi modal buat kedai makan, kemudian kerja masing-masing. Yang ni pandai buat roti canai, dia buat roti canai, yang ni pandai buat teh tarik, yang ni okey. Kemudian bila dapat keuntungan bagi sama rata. Okey, Imam Syafi'i tak setuju sebab apa? Sebab dia kata benda tu boleh ada gharar. Kemungkinan kalau orang datang, orang nak beli roti canai saja, orang tak nak beli teh tarik. So yang teh tarik ni dia goyang kaki, cukup bulan dapat untung, dia ambil juga. So ada gharar kat situ. Begitu al-wujuh pula adalah syarikat seperti mana kita ketahui, kita perlukan modal. So syirikatul wujuh ni syarikat yang tidak ada modal, tetapi dia cipta modal melalui kaedah hutang. Dia menggunakan nama dia, wajah dia, berhutang dengan orang. Dengan duit hutang tu dia berniaga, bila dapat duit keuntungan dia bayar balik hutang tersebut. So Imam Syafi'i pun, mazhab Syafi'i tak setuju juga sebab seolah-olahnya tak ada modal, so tak cukup rukunlah untuk mewujudkan syarikat. Dan mufawadah konsep dia sama rata, at-tasawi. Semua benda mesti sama rata. Modal, kerja, keuntungan, okey, pembahagian, semua kena sama rata. So kat sini Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i tak setuju sebab apa? Sebab mustahil boleh ada sama rata dalam semua benda. Okey, contohnya apa? Kerja. Macam mana kita nak ukur seseorang tu dia kerja dia lebih daripada orang lain? Dia mesti tak sama kan? Okey. Tapi kalau mufawadah ni kerja yang sama. Benda tu tak sama, so ada gharar. So bila ada gharar, mazhab Syafi'i tak setujulah. So antara empat-empat ni kita akan belajar al-inan sahaja. Okey, sebab di sisi mazhab Syafi'i al-inan sahaja yang akad yang sah. Okey, asy-syarikah. Okey, asy-syarikah ni syirkatul inan lah. Okey, asy-syarikah terbahagi kepada empat rukun, iaitu al-aqidah ni. Kita nak mewujudkan syarikat, kita mesti adalah dua pihak ataupun lebih. Al-aqidah ni ahliyatul wakalah fi asyuraka. Okey, so ahli. Kemudian bila dah ada orang selalu kalau nak memulakan akad dia perlu ada apa? Perlu ada komunikasi. So dia ada as-sirah. Sirah dia ialah yadullu alal izni fit tasarruf sarihan. Okey. Bila dah ada dua pihak, kedua-dua pihak mestilah berkomunikasi secara sharih, menunjukkan keizinan untuk menguruskan modal yang diberi. Okey. Yang ketiga, al-mal, modal pula. Okey, bila kita nak wujudkan syarikat, kita mestilah campur duit. Okey, kalau kita tak nak campur duit, maka itu tak dinamakan syarikat, itu namanya kerja sendiri. Sekarang kita nak bersyarikat, so kita kena campur duit. Tetapi
nak campur duit mestilah sebelum akad. Al-khaltul mal qabla al-aqdi. Kemudian bila nak campur duit tu, okey, kita kena pastikan pencampuran duit tu mestilah sama, mithliyan. Dia tak boleh seorang campur duit, seorang campur rumah, seorang campur kereta, seorang campur tanah. So nilai dia tadi dia akan berlainan. So nak mudah, seorang letak duit, yang lain semua letak duit. Jangan letak hartanah ke apa. Nak letak hartanah boleh, tapi tukar, convertkan dulu. Jual hartanah tu, dapat duit tu letak untuk modal. Yang ketiga, ar-ribhu wal khusran ala qadri ra'sil mal. Macam Ustaz cakap tadi, pembahagian untung rugi berdasarkan modal yang diletakkan. Okey, so nak conclusion dia ataupun nak singkatan dia, khamrun, arak. Kha apa? Al-khaltu, mim mithliyan, ra ar-ribhu. So kamu boleh ingatlah, khamru adalah modal. Dan yang terakhir, al-amal. Okey, bila dah ada modal, kita nak bekerja lah untuk syarikat supaya syarikat tu maju. Apa dia punya syarat? Yang pertama, mestilah ghairu mudirrun lisyarikah. Okey, kita mestilah bekerja bukannya untuk memudaratkan syarikat. Okey, dah elok-elok buat syarikat, kita nak jahanamkan syarikat tu pula, tak boleh. Dan yang kedua, al-ittifaq bainas syuraka. Okey, sebelum nak jalankan apa-apa pekerjaan, mestilah persetujuan ahli-ahli syarikat. So kalau nak membuat apa-apa keputusan dalam syarikat, perlu ada meeting. Okey, dengan melalui meeting tu kita dapat kata sepakat, al-ittifaq baina syuraka. Okey, so kata singkatan dia mudirrun bil ittifaq. Okey, ahli izin khamrun. Okey, ahli izni bercakap arak itu mudirrun bil ittifaq, memudaratkan bil ittifaq, dengan sepakatnya. Okey, kalau kamu ingat ahlul izni khamrun mudirrun bil ittifaq, maka kamu boleh ingatlah rukun asy-syarikah. Okey, kalau tak faham boleh tanya ustaz